Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beradanya saya di sini untuk membentangkan tajuk kertas kejar saya yang bertajuk Kesan Hedonisme. Jadi kita mulakan pembentangan saya sekarang. Saya akan membentangkan tajuk Kesan Hedonisme dari subjek PPPM 3022 Kajian Teks Dakwah dan Kepimpinan. Nama saya Siti Nazariah binti Abang Asa yang memegang nombor metrik A175569. Jadi kita masuk kepada apa itu hedonisme. Hedonisme ialah satu perlakuan manusia yang diperolehi melalui pembelajaran dari masyarakat sekitar berdasarkan penglihatan, pendengaran dan kajian yang mendatangkan keseronokan dan kenikmatan yang melampau. Budaya hedonisme diperoleh sesuai dengan kehendak hawa nafsu tanpa mempedulikan nilai murni dan hukum agama, asalkan ia tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak mengganggu kepentingan peribadinya. Seterusnya, pengenalan budaya hedonisme. Jika dahulu, setiap kali isu sosial ini timbul, masyarakat akan terus mencemuh dan mengaitkannya dengan budaya kehidupan di barat. Istilah budaya kuning cukup popular suatu ketika dahulu bagi menggambarkan kehidupan bebas di barat yang menjadi kegilaan muda-mudi di Malaysia pada zaman sekarang. Sekarang kita masuk kepada kesan kepada budaya hedonisme. Tahun demi tahun berlalu, istilah budaya kuning semakin terhakis dan dilupakan. Dengan kata lain, budaya kuning itu telah kehilangan kuningnya dan kini telah menjadi budaya kita. Sebab itulah gejala sosial yang berlaku kini bukanlah merupakan perkara yang asing lagi di dalam masyarakat. Kita berpindah kepada beberapa kesan kepada budaya hedonisme. Yang pertama, budaya hedonisme telah melahirkan generasi muda yang tidak mementingkan masa depan. Kedua, masalah hedonisme semakin berleluasa di kalangan remaja yang hanya menginginkan keseronokan tanpa matlamat hidup yang tinggi. Dan yang ketiga, bagi mereka, hidup hanya untuk bersukaria dan berfoya-foya tanpa merancang masa depan yang lebih cerah. Keempat, budaya ini juga telah dikenal pasti sebagai ejen penghakis amalan berbudi bahasa dalam kalangan anak muda. Jika kita lihat perbezaan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, anak muda zaman dahulu lebih mesra untuk bertegur sapa dengan sesiapa yang mereka jumpa, tetapi tidak pula pada generasi muda zaman sekarang. Mereka hanya akan menegur dengan seseorang individu yang mereka kenali sahaja. Seterusnya, melalui media hiburan yang dibawa dari barat, anak-anak muda telah didedahkan dengan adat pertuturan yang kasar. Kalau kita lihat anak-anak muda bercakap atau bersembang sesama mereka menggunakan perkataan dan pertuturan yang amat kasar dan itu merupakan perkara biasa bagi mereka. Hal ini membimbangkan kerana ia amat bercanggah dengan kempen yang dijalankan oleh kerajaan budi bahasa budaya kita. Dan yang terakhir, mereka juga didedahkan dengan gaya pemakaian yang menjolok mata dan cara pergaulan yang bebas. Hal ini jelas mereka terikut-ikut dengan budaya barat dan kita sepatutnya sebagai seorang Muslim perlulah menjaga pemakaian dan pergaulan kita yang betul dari segi syarak. Kita pergi pula kepada contoh kesan budaya hedonisme. Kes-kes yang berlaku seperti ponteng kelas, keluar sekolah, melepak, mengunjungi pusat permainan video adalah semata-mata untuk keseronokan yang dianggap mereka sebagai aktiviti yang dapat menghilangkan rasa bosan semata-mata. Keadaan bertambah teruk apabila kes-kes disiplin yang berat seperti mengunjungi pusat hiburan, penyalahgunaan dadah atau pil khayal dan seks bebas telah berlaku di kalangan para pelajar sekolah. Seterusnya yang ketiga, terdapat kes-kes berat yang berlaku sekitar tahun 2000 ke atas seperti kes pembunuhan, kes pergaduhan antara pelajar, kes tangkap basah di kalangan pelajar dan kes merosakkan barang sekolah yang berleluasa. Yang keempat, keinginan untuk kepuasan nafsu telah menjadi pemerintah di dalam jiwa mereka hingga terhakis keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan mereka secara Islam semakin rosak
Sebagai contoh, jika dibuat program berkaitan dengan penghayatan Islam seperti forum atau hiburan secara Islam, hanya segelintir remaja sahaja yang akan datang untuk menonton dengan tidak perlu berebut tempat berbanding program yang berunsur hiburan melampaui batas. Di sini saya sertakan beberapa contoh kesan kepada budaya hedonisme. Masalah bunuh diri di kalangan pelajar sekolah yang semakin berleluasa. Yang kedua, golongan remaja yang lebih tertarik dengan program hiburan berbanding dengan program ilmuwan. Dan yang ketiga, masalah ketagihan dadah yang semakin berleluasa di kalangan pelajar sekolah. Jadi kesimpulannya, pengaruh budaya hedonisme ini merebak dengan pantas tanpa mereka sedari. Ini adalah berpunca dari wabak budaya hedonisme yang telah masuk dalam diri pelajar sama ada mereka sedar ataupun tidak. Jadi, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya berkaitan dengan kesan budaya hedonisme kepada golongan remaja dan pelajar sekolah di Malaysia khususnya. Diharapkan agar semua pihak menyedari budaya hedonisme ini dalam kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan supaya kita dapat mengatasi dan mencegah budaya hedonisme ini merebak dengan lebih luas pada masa yang akan datang. Diharapkan kita boleh berjumpa di lain hari dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.